اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Alhamdulillah, pertama kali kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih berkesempatan bersama-sama kita menunaikan sembahyang dan tarawih. Walaupun kita sekarang berada di ujung-ujung lagu wayang dunia, hari itu kita bunyi lagu wayang. Walaupun Ramadan belum meninggalkan kita pun masih ada dalam Allah bagi orang itu Allah. Cik aditamu, tentunya yang dirahmati Allah. Dan banyaklah orang yang dapat buat banyak khatam Quran di masjid, surau, di sekolah-sekolah buat khatam Quran. Nak jumpa bila pula? Mungkin nak terlepas. Jadi muncul ada Ramadan, boleh juga baca Quran. Ramadan disebut juga sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Kalau kita tengok falsafah atau rahsia daripada sebalik mandi khatam Quran, kita lepas kita qul a'udzu birabbin nas, habis tu patah balik Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah balik, kemudian masuk balik Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, qur'ana bil balik. Ini disebut sebagai al-irtihal wal muntahil. Seolah-olah kita khatam tu kan dia dah kehabisan. Kita mula balik seolah kita ni pertama mula, lepas itu mula balik. Mana ini bukan kali yang terakhir kita buat letak tampak balik untuk kita nak baca balik. Disebut sebagai apa? Sebagai satu irtihal mulai supaya benda itu berurusan. Kita bukan yang terakhir membaca Al-Quran. Itu yang dirahmati Allah. Jadi bulan Ramadan tak dapat tidak disebut sebagai bulan Al-Quran. Walaupun habis Ramadan ni Quran bukan bulan Ramadan saja. Walaupun disebut sebagai Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Quran turun pada bulan Ramadan. Orang buat sambutan nuzul Quran. Sambutan nuzul Quran, apa maksud di sebalik nuzul Quran? Yang kita nak daripada Quran ialah apa disebut sebagai hudan linnas. Quran itu menjadi hidayah, menjadi pedoman, menjadi panduan, menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Yang Allah sebut hudan. Di awal surah Al-Baqarah kita baca dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian itu kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Ia menjadi pedoman, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah sebut hudan linnas. Al-Quran menjadi pedoman, petunjuk kepada manusia. Jadi secara analoginya, kita yang berada di muka bumi ini sebenarnya dalam satu bermusafir dalam satu perjalanan untuk menuju kepada satu destinasi yang cukup jauh, yang kita tidak pernah tempuh, tak pernah kita lihat, iaitu perjalanan kita ke akhirat. Maka bila kita nak pergi ke sesuatu perjalanan yang cukup jauh, maka kita memerlukan kepada pedoman. Nak pergi Johor, tengok sempok tu, ikut elok, maka sempok itu adalah hudan, menjadi pedoman supaya kita sampai kepada tempat destinasi yang kita tuju dengan selamat, tak sesat. Zaman sekarang orang pakai GPS, ikut beriman betul dengan GPS tu. Kalau tak beriman, dia kata belok kanan, dia pergi kiri, agak tua pergi pula, sesat. Begitu juga isyarat yang ada dalam Al-Quran. Quran ini petunjuk, dia kata kanan, kita kena ke kanan, kiri ke kiri. Dia kata depan selekoh tajam, kita berhati-hati. 200 meter di hadapan speed track, kita berhati-hati, takut melayang RM300, maka kita sentiasa berawas. Maka di dalam Al-Quran ini ada pedoman-pedoman, ada petunjuk-petunjuk, ada isyarat-isyarat yang membimbing manusia supaya selamat sampai ke destinasi. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita nak menuju ke suatu tempat, kita amat patuh dengan tanda-tanda, dengan signboard yang ada, tujuan supaya kita sampai dengan selamat. Ini bayangkan dengan jalan yang kita tak pernah tempuh pada alam yang cukup jauh, yang
isyarat bahasa yang gunakan dia kata belok kiri. Aku tak faham tak mana akhirnya sesat juga. Maka Al-Quran begitu juga. Ada dah, petunjuk dah. Tapi kita kena berusaha untuk memahami apakah yang disebut isyarat yang ada di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran sebagai apa? Pedoman dalam kehidupan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama satu tentang Quran ini adalah yang besar Allah turun adalah sebagai apa? Pedoman di dalam kehidupan manusia. Dan Quran juga merupakan satu kitab yang istimewa. Sebab apa? Baca ada boleh pahala. Baca novel, ayat-ayat cinta, tak boleh tentu, tak dapat pahala. Baca WhatsApp, tak tahu lah kan. Baca Facebook, dapat pahala lah. Tapi Al-Quran istimewanya, bacaannya ada pahala. Boleh baca dan bayar. Itu keistimewaan yang ada di dalam pada Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan, yaitu sebut Al-Quran ini sebagai apa? Al-Muta'abbad bitilawati, yaitu satu kitab yang baca itu menjadi satu ibadah. Jadi ini tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Jadi saya sebut sikit, apakah tanggungjawab kita kepada Al-Quran? Kalau kita tak buat apa? Buat hiasan rumah dia tu, bukan ini. Atau buat lagu, kita rumah ni lah, musim-musim macam tu lah. Beli 4 biji Quran. Kalau ni Quran nanti dia tahu beli. Buat pintu dapur tu. Adakah sekadar buat halal tu? Adakah sekadar buat hantaran hari perkahwinan? Oh lah ni Quran dia mahal sikit. Semua tak ada rupanya. Tapi pernahkah kita cuba menggeledah ataupun membongkar apakah yang ada di dalam Al-Quran tersebut? Ini tanggungjawab kita yang pertama, yang paling rendah sekali pada dia. Nampaknya kita akan diturunkan kepada Nabi SAW. Itu mukjizat Nabi yang berkekalan. Jadi tanggungjawab kita yang pertama, ya. Jadi tanggungjawab kita terhadap Al-Quran yang pertama, yang paling rendah sekali apa dia? Baca. Membaca Al-Quran itu yang paling rendah sekali. Faham ke tak faham ke? Baca. Itu tanggungjawab kita sebab Quran telah berada di hadapan kita. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawah Muslim. Iaitu bacalah Quran. Arahan daripada Nabi, anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata baca Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sebab Al-Quran pada hari kiamat kelak dia akan datang menjadi pemberi syafaat. Tukang rekmen kabel daripada orang dalam yang tolong rekmen tuannya pada hari yang tidak ada syafaat lagi. Maka ketika itu hari kita amat memerlukan kepada orang yang memberi bantuan. Nak masuk sekolah berkadang-kadang nampak putusan anak tahu mana lepas pergi mak 3 institusi ni kena hello orang yang tak kenal, yang boleh memberi pertolongan, beri bantuan. Tunggu langsung punya tolong. Ini nak buat di hari akhirat dan minta tolong apa? Maka Nabi kata apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada Tuhan. Yang pertama Nabi kata iqra'ul Quran. Tanggungjawab kita hak paling bawah sekali. Hak orang kita tahu. Adakah tanggungjawab sekadar tengok kita buat apa satu aktif lepas sekali baca. Yang kedua tinggi lagi pada tahap mentadabbur Al-Quran. Tadabbur iaitu kita baca dengan penuh penghayatan, menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran. Nak sampai tak tadabbur dia ada pewarangan. Iaitu kita kena mengaji bagi faham, ada sikit asas bahasa Arab, usaha tengok terjemahan supaya hadir hati kita bila mana kita membaca Al-Quran. Sebab dengan bertadabbur baru hati rasa gerak, rasa ada roh daripada bacaan Al-Quran. Kita dapat memahami apa yang Al-Quran anjurkan kepada kita, yang Al-Quran arahkan kepada kita, yang Al-Quran beri anjurkan supaya kita
kepada suatu benda, itu Al-Quran sedang berinteraksi dengan kita. Bila Al-Quran kata kutiba alaikum, difardukan ke atas kamu, dah nampak sahabat Nabi rupanya kau tu kamu termasuk kita. Oh, dah golongan aku, nama Mat, nama dia Mat ni, wahai Mat. Ya, walaupun Allah kata wahai orang yang beriman, kenal kepada siapa? Si pembaca tu juga. Kalau kita bahasa kalam itu tuju kepada kita, oh bahawa kau kata aku, ini surat tuju kepada kita. Rupalah orang tak buat kepada kita. Kita baca dengan penuh perasaan surat tu. Gewek kalau anda, kalau orang muda, orang tua. Oh, baca tu dengan penuh penghayatan sebab tahu dia sedang bercakap dengan kita. Adapun kita curi dua orang, surat apa dia baca? Taubat tadarruf bawah, bukan kata kat kita. Kawan kita, lepas tu beli dah. Hei, sebab apa? Kita baca, tak ada perasaan. Sebab kita tak rasa ucapan tersebut ditujukan kepada kita. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya dia kata, bila kita baca Quran, kita kena letak nama kita. Soal Quran itu sedang berbicara dengan kita. Ini tadabbur. Allah sebut dua kali dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Tadabbur maksudnya baca dengan penuh penghayatan, menghayati apa yang ada, apa yang dianjurkan, kita rasa benda tersebut. Kalau nak tengok tentang macam mana kita nak sampai kepada tahap tadabbur, dia ada langkah-langkah dalam sebut tak sempat. Di dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Nisa, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Kalau Al-Quran itu datang bukan daripada Allah, pasti mereka menemui di dalam Al-Quran itu perselisihan yang cukup banyak. Nampak ayat ni canggah, tapi Al-Quran turun dalam tempoh selepas Jibril sampaikan kepada Nabi SAW, tempoh 23 tahun. Cerita tu dalam surah Al-Baqarah, cerita Nabi Musa ada, dalam surah Syu'ara ada cerita Nabi Musa. Bila kita compare kisah-kisah itu, tidak berlaku pertentangan antara satu sama lain. Walaupun dia cerita tu dalam tempoh hampir 23 tahun. Kita cerita kat kawan kita, cerita kita ni, kemarin dia mengaitkan beli cerita kuali ni, mari dapatkan gizak tu. Saya ni balik tu, berapa lah cerita tu? Oh, dia dapatkan gizak tu, dan dia pergi berapa? Ini cerita manusia. Tapi Allah kisahkan kisah Nabi Musa yang cukup panjang, satu-satu tidak berlaku pertentangan di antara di sebalik kisah-kisah tersebut. Ini menunjukkan Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam surah Muhammad Allah sebut, afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka telah terkunci? Ini anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ada perasaan untuk mentadabbur Al-Quran. Berwasa. Kemudian yang ketiganya, apa dia tanggungjawab kita pada Al-Quran? Yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Apa yang Al-Quran anjur, kita ikut. Kalau surat daripada markah pada semua beli topak, terus kita buat benda tu. Sebab kita ada penghayatan, kita rasa patuh, kita seronok untuk melaksanakan kalam yang disampaikan oleh orang yang kita cintai. Ini kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah anjur. Akhirnya kita berusaha untuk menjunjung buat apa yang disyaratkan. Kalau dalam hadis Nabi sebut tentang Quran juga, man qara'a al-Quran wa 'amila bima fihi ulfisa walidahu tajan yawm al-qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syams dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Nabi kata, siapa yang baca Quran kemudian wa 'amila bima fihi, dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dianjurkan dia buat, nasihat yang ada dalam Al-Quran dia buat sebagai pengajaran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dijadikan sebagai pedoman iktibar kepada dia. Maka Nabi kata, apa ganjaran awal ni? Baca, amal. Ini antara gabungan. Nabi kata, ul bisa walidahu tajan, akan dikalungkan kepada kedua ibu bapa ni mahkota tajan. Kata Taj Mahal, Taj, bahasa Arab Taj itu dia dalam mahkota. Akan dikalungkan kepada kedua ibu bapanya mahkota, di mana mahkota tersebut dawuhu ahsanu min dawi syamsi, cahayanya lebih bersinar terang lebih daripada cahaya matahari waktu di dunia ini. Oh, kita selok orang tengok lagu atas di matahari berkelip atau
Tengah hari gerhana kiamat hari pun tak apa nak jelas pun tak boleh tengok. Orang nak kena kasih mata tengok awak tengok gerhana bulan. Tambah hari tak gerhana kita boleh tengok lah. Sebab apa? Cahayanya cukup terang. Tapi Allah kata hari kiamat akan dikalungkan satu mahkota kepada ibu bapa yang anaknya membaca, menghafal, mengamalkan isikan kandungan Al-Quran. Balasan dan takut mak. Tu dia kan. Sehingga hari akhir hadis begini apa? Faman lagi amil biha. Agak kamu lah, wahai sahabat. Bagaimana sejarah orang yang baca itu? Orang yang baca amalkan. Agak dia orang. Terus dia buat mak dia boleh terus tu dah hebat. Ni tanpa orang tu sendiri hebat. Agak orang kompor lebih lagi. Kompor lebih. Kalau tengok dalam bahasa hadis pun Nabi sebut ul bisawalidahu akan dikalungkan, disarungkan mahkota. Oh, bahasa hadis. Bukannya nampak mahkota tu mipuh diri tak. Nampak leceh kan. Tapi kok ada yang betul tolong sarung dia. Kalau kita tengok orang lawan bola, menang bola, nek tak betah tu ada medal tu pasal pakai diri. Pakai diri medal tu tidak. Kau orang yang terhormat yang akan mengkalungkan pingat tersebut, maka bertambah lagi semua rasa gembira, rasa kemuliaan itu cukup tinggi di hari akhirat pula. Allah akan kalungkan, para malaikat akan mengkalungkan mahkota tersebut. Yang ketiga dan yang keempat, menjadikan Al-Quran itu sebagai pemutus dalam setiap urusan. Apa yang Quran kata? Aduh. Apa yang Quran kata? Okey, aduh. Al-Quran menjadi hakim. Okay. Dia menjadikan Al-Quran sebagai ini dia. Itu time ini lah. Dalam surah Nisa Allah sebut afa hukman jahiliyyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah hukum jahiliyah itu yang kamu cari? Siapakah yang lebih baik hukumannya berbanding hukuman Allah bagi orang-orang yang yakin? Dalam surah Al-Isra Allah sebut wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Tidak selayaknya bagi orang mukmin lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasul telah memutuskan satu keputusan, tiba-tiba dia buat pilihan yang lain. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Buat pilihan lain. Ini tak menjawab kita kepada Al-Quran. Yang pertama baca, yang kedua tadabbur, yang ketiga amal, yang keempat menjadikan Al-Quran ini sebagai hakim. Tuan yang dirahmati Allah. Bila kita bicara tentang Al-Quran juga tersebut Al-Quran ini dia merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Apa dia mukjizat? Iaitu suatu benda yang orang tak mampu tank dia. Mana tak ada channel dia, tak ada tanding dia. Kehebatan yang ada kepada Al-Quran. Ini mukjizat. Iaitu satu kitab yang kekal pada hari ini. Kalau kita tengok kitab lain tak ada. Surah Al-Hijr Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan zikr Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi hari ini kita tengok Quran tak ada penyelewengan. Tak ada sedikit pun penyelewengan, ada pun berlaku tahrif, ada perubahan. Sebagaimana yang berlaku kepada Injil, sebagaimana yang berlaku kepada Taurat yang telah diseleweng oleh ahli-ahli kitab yang berkepentingan mengubah bahasa-bahasa kitab dahulu. Tapi Al-Quran Allah janji Allah akan jaga sehingga hari kiamat. Sehingga satu waktu yang Allah tetapkan. Jadi ini Al-Quran sebagai sebuah kitab yang bermukjizat. Kalau tengok mukjizat Nabi SAW cukup banyak. Sampai ada mukjizat tu mukjizat yang terzahir, tetapi telah berlalu yang orang boleh nampak. Kalau kita tanya apa mukjizat Nabi, hak orang semua tengok nampak apa tidak kata orang pun belah bulan keluar ayat telah jari. Tanya budak-budak, cuba sebut mukjizat Nabi. Tanya budak sekolah kata ayat keluar telah jari. Kalau itu kamu pada apa ayat keluar telah jari. Budak sekolah kan keluar yang besar ni putih tu keluar telah jari ya. Tu kan tu. Tapi ayat keluar pada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu mukjizat.
Tapi mukjizat yang kekal yang kita dapat rasai sampai hari ini apa dia? Quran. Quran. Kalau kita tengok di sebalik sejarah turun Quran, bila mana Quran turun kepada bangsa Arab musyrikin ketika itu, Quraisy ketika itu, satu bangsa yang cukup hebat di sudut sastra dan sudut bahasanya, kata-kata pujanganya, berpuisi mereka hebat, dikenali sebagai pengadap jahili. Sastra zaman dahulu kala, zaman jahiliah dulu, mereka cukup hebat. Tapi bila mana turun Al-Quran, mereka tak boleh tadi kehebatan bahasa Al-Quran. Bila walaupun mereka ahli sastra, mereka dekat Quran, ini bukan dia bahasa orang biasa. Sebab bahasa ni kadang-kadang dia amat memukau. Kita dengan Samad Sa'i pun dengan puisi dia, Allah unggul bersih, ada tak kan? Dengan tetamu senja, kita dengar musuh Allah bahasa dia, kita amat terbuka. Dalam satu hadis Nabi sebut kata apa? Ka'annal bayana lasih, seolah-olah hanya apa? Bayan ni, kata-kata pujangga ini merupakan sihir yang memukau. Waduh, kan? Tapi bila mana Quran turun, tadi hingga Allah jawab, kalau kamu rasa Quran itu bukan daripada Allah, cukup buat satu surah jadi, tak perlu banyak-banyak. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin. Kalau kamu rasa Quran itu yang kami turunkan kepada hamba kami itu dan Muhammad buat sendiri, cuba buat satu surah. Tak boleh. Buat juga tegak kelak. Kita ni bukan pun lawak, tapi bahasa Al-Quran hebat. Itu sudut bahasa mukjizat Al-Quran. Kita kalau betul-betul mempelajari sudut bahasa Arab, kita kaiti dengan bahasa Al-Quran, memang kita rasa amat terbuka, amat memikat bahasa yang diguna dalam bahasa Al-Quran tersebut. Kita kalau mengaji bahasa Malaysia, kaji tentang prosa tradisional, mengaji tentang sesuatu bahasa hebat, bahasa-bahasa yang diguna. Sebab apa? Sebab kita kalau bercerita kau makcik kampung, dia pun sama dia. Sebab dia tak tahu lah tu. Dia tidak mengkaji. Tapi orang yang mengkaji dia rasa hebat lah tersebut. Begitu juga Al-Quran. Orang yang mengkaji Al-Quran tersebut, dia rasa Al-Quran ini memang hebat di sudut bahasa. Yang keduanya antara mukjizat Al-Quran, Quran bicarakan cerita benar akan datang. Benar tak berlaku, Quran cerita. Kita nak tengok berlaku benar tu. Mukjizat. Kita tengok dalam surah Ar-Rum, Allah sebut Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum telah dikalahkan. Bila mana Nabi sahabat buat dari Mekah dulu, berlaku peperangan di antara kerajaan Rom dengan Parsi. Kerajaan Rom banyak terdiri daripada ahli kitab Nasrani. Adapun Parsi, mereka beragama manusia, sembah api dan berhala itu. Jadi sudut sama atau soalan apa? Rom tu nak sama hampir mirip dengan ajaran Nabi SAW. Sebab kitab Parsi lebih kurang yang musyrikin Quraisy, yang sembah berhala. Bila mana Parsi menang, sahabat Nabi SAW masa sedih. Sentimen tu dah. Sentimen agama tu dah. Allah kalah. Aduh, seronok. Sehingga golongan Quraisy jumpa sahabat beli main. Apa tengok tak lama dah. Di sana kalah. Apa tunggu masa. Sentimen tu dah. Akhirnya apa? Sahabat sedih. Hingga Allah turun ayat 10. Ghulibatir Rum. Rum telah dikalahkan. Fi adnal ardi, tempatnya tak jauh daripada kamu. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka selepas ini akan menang pula. Terang orang. Tempoh bila? Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi. Tengok, Rom akan menang. Menang tak berlaku lagi. Tapi selepas beberapa tahun itu memang Rom menang. Sehingga bila mana turun ayat itu, saya nampak akibat jumpa yang musyrikin, yang Quraisy, upaya berkhalah. Dia kata, tengoklah nanti ni Rom menang. Akhirnya mereka bertahu. Sehingga 10 jadi harta. Saya nampak tengok 3 tahun dia. 3 tahun ni Rom menang. Kita tak apa setuju buat perjanjian untuk berlaku tarian. Saya nampak balik jumpa kepada Nabi cerita tentang peristiwa tersebut. Dia kata, kita bila dia kata sebenarnya sebab apa kata 3 tahun jumpa balik, sebut kita tidak lebih kurang dalam tempoh 9 tahun. Dalam tempoh 9 tahun. Antara dalam tempoh tu lah, ingat tak paling rendah, dia tapi jumpa sikit. Cara dia tu, cara nak buat perjanjian
Ayat 10 jadi 100. Sebab Nabi kata bahasa Arab fi bid'in beberapa tahun. Memang dalam bahasa Arab perkataan bid'ah. Bid'ah itu bilangan daripada 3 sehingga 9. 3 sehingga 9. Jadi jangan biar paling bawah tengok. Biar paling tinggi dalam tempoh itu saja. Akhirnya saya nak bakar jumpa balik kita. Nampak muka dia tension tu. Saya buat tahu itu. Kita mana ada? Kata tak okey. Kita sini. Ada 10 kita jadi 1 boleh. Boleh. Tapi tahu tu kita dah sikit. InsyaAllah. Itu tu. Akhirnya naik jadi 9 tahun. Memang selepas itu. Roh mana balik. Ini mukjizat. Kalau hari ini, banyak orang tahu. Last contoh. Mukjizat yang Al-Quran yang kita boleh tengok pada hari ini, iaitu kadang-kadang dalam bahasa Al-Quran itu dia ada isyarat-isyarat yang begitu. Zaman dulu aku suka dipahami. Bahasa-bahasa kalau kita tengok, mai kepada ahli-ahli pengkajian saintis orang kata, Quran ni hebat ni. Ada isyarat-isyarat yang ada unsur bahasa saintifik. Sebagai satu contoh, bagaimana seorang profesor daripada Thailand, Profesor Tagasone, bagaimana hari itu dia masuk Islam. Dia ni pakar eminologi pada satu universiti di Thailand tahun 86. Bila mana dia terbaca ayat innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyadhuqul adzab. Orang yang kufur dengan ayat-ayat kami akan masukkan, bakarkan mereka di dalam neraka. Bila bakar bila bakarkan bakar. Kullama nadidat juluduhum, bila mana kulit mereka telah hangus habis. Istilah kulit ini kajian memang terbiar rasa yang kuat berada pada kulit. Reseptor rasa tu berada pada kulit. Bila mana kulit dah terbakar habis dah deria rasa, tak ada lagi Sebab apa? Deria rasa itu, reseptor rasa tu berada di kulit. Bila kulit dah hangus, rasa lagi tak ada apa dah. Jadi Tuhan kata badalnahu, bila hangus badalnahu juludan ghairaha, kami tukar kulit baru. Hangui tukar kulit baru, pasal balik. Hangui pasal lagi orang mata Allah pasal tukar balik pasal. Sebab lihat tu pun ada supaya mereka berterusan merasai azab. Jadi bila profesor dia tengok ayat ini memang satu isyarat yang cukup unik yang ada dalam Quran. Makanya dalam persidangan tersebut di Saudi dia masuk Islam. Kita ini kalam zaman tu Nabi SAW bukan saintis untuk kaji tentang kulit, kan? Tapi isyarat tersebut datang daripada Tuhan yang mencipta manusia. Allah bikulli syai'in alim. Pantau segala semua perkara. Sekadar tu malam ini. Jadi roh Ramadan ini dijadikan sebagai roh Quran untuk kita baca, untuk kita berusaha tadabbur. Jadi tadabburnya tak kenal menjadi itu kalau cerita paling mudah. Jadi menjadi orang kita usiakan yang usaha untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sekadar